selamat sejahtera. Saya Nurin Nazira binti Idris, nomor metrik C24E2121. Hari ini saya akan membincangkan tentang kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu berdasarkan catatan sejarah daripada China dan Barat. Kajian terhadap catatan sejarah ini amat penting kerana ia membantu kita memahami bagaimana kerajaan-kerajaan ini berperanan dalam politik, ekonomi serta hubungan diplomatik antarabangsa. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Daing Haliza binti Daing Jamal kerana telah membimbing saya sepanjang semester 1 ini. Berikut adalah gambaran sejarah Kesultanan Melaka pada abad ke-15 menunjukkan suasana perdagangan yang berkembang pesat dengan pedagang dari China, India dan Timur Tengah. Alam Melayu merupakan kawasan yang sangat penting dari segi sejarah, ekonomi dan budaya. Terletak di persimpangan perdagangan dunia. Alam Melayu menjadi tumpuan pedagang, pelaut dan pemikir dari pelbagai tamadun termasuk China dan dunia Barat. Catatan sejarah dari kedua-dua pihak ini memberikan gambaran tentang kewujudan dan peranan kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu telah direkodkan dalam pelbagai sumber sejarah termasuk catatan dari China dan Barat. Catatan ini memberikan gambaran tentang kehebatan dan kepentingan kerajaan-kerajaan di rantau ini dalam aspek politik, ekonomi dan hubungan diplomatik. Catatan sejarah dari China. Sumber sejarah dari China banyak mencatatkan kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu, terutama melalui rekod diplomatik dan perdagangan. Beberapa kerajaan yang disebut dalam catatan China termasuklah Kerajaan Funan abad ke-3 hingga ke-7 Masihi. Kedua, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. Seterusnya, Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-16 Masihi. Dan akhir sekali ialah Kesultanan Melaka abad ke-15 hingga ke-16 Masihi. Kerajaan Funan adalah antara kerajaan terawal di Asia Tenggara yang dicatat dalam rekod China seperti Liangshu dan Nankishu. Kerajaan ini dikenali sebagai sebuah kuasa maritim yang makmur dan berpengaruh. Pedagang serta utusan China seperti Kang Tai menyatakan bahawa Funan mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun dan aktif dalam perdagangan dengan China serta India. Seterusnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Sumatera dan merupakan sebuah empayar maritim yang kaya dan berkuasa. Rekod China seperti Tangshu, iaitu sejarah dinasti Tang, menyebut Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang penting, khususnya dalam penyebaran agama Buddha. Seorang biksu China bernama Ai Xing yang mengunjungi Sriwijaya mencatatkan bahawa kerajaan ini memiliki institusi pendidikan agama Buddha yang maju dan sering menerima pelajar dari China dan India. Seterusnya kita masuk kepada Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dalam catatan China seperti Ying Yai Shenglan oleh Ma Huan, iaitu seorang ahli pelayaran Cina, Majapahit digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang kaya dengan hasil bumi dan memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan China. Ma Huan juga mencatat bahawa masyarakat Majapahit memiliki sistem ekonomi yang teratur dan banyak berdagang dengan pedagang asing. Akhir sekali, kita masuk kepada Kesultanan Melaka pada abad ke-15 hingga ke-16 Masihi.
Kesultanan Melaka merupakan antara kerajaan yang paling banyak disebut dalam rekod China, terutamanya dalam Ming Shi Lu, iaitu rekod sejarah dinasti Ming. Melaka mempunyai hubungan diplomatik yang sangat rapat dengan China, malah menerima perlindungan daripada dinasti Ming. Laksamana Cheng Ho, seorang pengembara China yang terkenal, telah beberapa kali mengunjungi Melaka dalam ekspedisinya ke Asia Tenggara. Melalui catatan sejarah China ini, kita dapat melihat bahawa kerajaan-kerajaan di alam Melayu bukan sahaja wujud sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang penting di rantau ini. Seterusnya, kita masuk kepada catatan sejarah dari Barat. Selain sumber dari China, kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu juga dicatatkan oleh pengembara, pedagang dan penjajah dari Eropah, terutamanya dari Venice, Portugal, Spanyol dan Belanda. Antara kerajaan yang terdapat dalam catatan Barat ialah Eropah, iaitu pada abad ke-13 Masihi, Portugis pada abad ke-16 Masihi, Spanyol dan Belanda pada abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Marco Polo, seorang pengembara dari Eropah, mencatatkan tentang kerajaan-kerajaan di Sumatera yang kaya dengan emas dan hasil bumi. Beliau menggambarkan alam Melayu sebagai sebuah wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang besar kerana hasil rempah ratus yang banyak. Seterusnya, Portugis, iaitu abad ke-16 Masihi. Catatan Tommy Pires dalam Suma Oriental menyatakan bahawa Melaka adalah pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-15. Menurutnya, Melaka adalah tempat berkumpulnya pedagang dari pelbagai negara seperti Arab, India, China dan Eropah. Namun, dalam catatan Portugis juga terdapat rekod tentang kejatuhan Melaka pada tahun 1511 selepas diserang oleh Alfonso. Akhir sekali, kita masuk kepada catatan Spanyol dan Belanda pada abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Pengembara Spanyol seperti Antonio Pigafetta yang menyertai ekspedisi Ferdinand Magellan mencatatkan maklumat mengenai kerajaan-kerajaan di Filipina seperti Kesultanan Sulu dan Brunei. Pigafetta menyatakan bahawa Kesultanan Sulu mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan China dan Arab. Belanda pula mencatatkan kejatuhan Majapahit dan kebangkitan Mataram di Pulau Jawa, menunjukkan perubahan kuasa politik di rantau ini. Melalui catatan dari Barat ini, kita dapat melihat bahawa alam Melayu merupakan sebuah kawasan yang sangat strategik dan menjadi tumpuan kuasa luar kerana kekayaan hasil bumi serta kedudukannya dalam laluan perdagangan antarabangsa. Rumusannya ialah, secara keseluruhannya, catatan dari China dan Barat menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan di alam Melayu telah lama wujud dan memainkan peranan penting dalam perdagangan, agama dan hubungan diplomatik antarabangsa. Dari sudut catatan China, kita melihat bahawa kerajaan-kerajaan seperti Funan, Sriwijaya, Majapahit dan Melaka mempunyai hubungan erat dengan China melalui perdagangan dan diplomasi. Manakala dari sudut catatan Barat, kita melihat bagaimana pengembara dan pedagang Eropah menggambarkan alam Melayu sebagai sebuah pusat perdagangan yang kaya dan strategik. Kesemua catatan ini membuktikan bahawa alam Melayu bukan sahaja mempunyai sejarah yang kaya tetapi juga memainkan peranan besar dalam perkembangan ekonomi
dan politik serantau serta antarabangsa. Dengan itu, saya akhiri perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.